Waktuku tak lama, semoga bisa bermakna untuk semesta tua renta. Kak, akak dah terlibat dalam sektor korporat sekian lama dan bersara. Mengapa nak terlibat dengan pelaburan saham lagi? Kan baik duduk rumah je, aktiviti santai di rumah berbanding nak terlibat dalam pelaburan saham yang mana orang kata pelaburan saham ni kena menghadap laptop, kena buat homework, ada banyak perkara yang perlu dibuat. Tapi kenapa akak masih terlibat? Kak Has mula belajar saham setelah Kak Has berhenti bekerja, sebab sebelum ni Kak Has bekerja di salah sebuah bank yang terkemuka di Malaysia. Lepas tu sebab kita dah biasa bekerja, jadi Kak Has tercari-cari benda yang Kak Has boleh buat, di mana Kak Has nak masa tu lebih bersama keluarga, sebab kebetulan masa tu husband Kak Has bekerja di luar negara. Jadi anak Kak Has lebih pentingkan anak-anak. Jadi kalau mula-mula memang Kak Has berniaga, tapi banyak masa Kak Has tu habis di luar negara. Sebab Kak Has buat macam sourcing kan, keluar masuk negara. Jadi macam seolah-olah masa Kak Has bersama keluarga tu kurang. Jadi tiba-tiba macam mungkin ditakdirkan juga Kak Has terjumpa dengan Haji Asri, dan apabila dia menceritakan pasal peluang-peluang dalam pasaran saham, Kak Has tergerak hati untuk belajar. Dan Kak Has belajar saham, Kak Has rasa macam selepas 6 bulan Kak Has belajar pun Kak Has tak trade lagi. Lepas tu kita mulakan dengan IPO, dan di situ baru Kak Has sedar rupanya inilah lubuk wang yang Kak Has cari-cari, di mana Kak Has boleh menumpukan sepenuh masa pada keluarga, dan pada masa yang sama menjana pendapatan sampingan untuk Kak Has dan anak-anak juga. Akak terlibat dalam sektor korporat sekian lama dan bersara daripada sektor tersebut, dan kenapa memilih saham sebagai satu cabang lain dan terlibat dalam keadaan orang kata bila bersara dan duduk rumah, nak berehat, nak bersama keluarga, tapi kenapa akak ambil langkah untuk terlibat dalam pelaburan saham? Lagi satu sebab yang Kak Has rasa seronok belajar saham ni, sebab Kak Has, bila Kak Has tak belajar saham dan Kak Has dapat rentak Kak Has tu, dan Kak Has mula panggil anak-anak Kak Has untuk belajar bersama-sama dengan Kak Has. Sebenarnya dengan saham ni juga ia menyatukan kami sekeluarga, sebab sebelum ni suami Kak Has dengan anak-anak tak berapa rapat. Tapi setelah kami dalam industri yang sama, kami duduk satu meja dan kami boleh berbual dalam satu topik yang sama. Jadi itulah keindahannya saham pada keluarga kami. Satu perkara yang saya perasankan, orang lain terlibat mungkin untuk diri sendiri, dan akak pun terlibat untuk diri sendiri, dan keseronokan saya, keterujan saya adalah melihat bukan akak seorang yang terlibat dalam saham ni, satu keluarga terlibat. Satu keluarga, dengan anak-anaknya, dengan suami, semua terlibat. Kenapa boleh menggalakkan mereka untuk terlibat? Anak Kak Has, Muhammad Iqbal, habis belajar di UK, dan dia telah menerima tawaran untuk bekerja di UK dengan tawaran gaji yang agak lumayan. Tapi pada Kak Has, sebagai seorang ibu dan dia anak yang sulung, dia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar pada keluarga. Jadi Kak Has panggil dia balik, dan Kak Has suggest dia belajar apa yang Kak Has belajar, dan dia agak berminat untuk belajar, dan Kak Has cakap dengan dia, insya-Allah kalau dia belajar bersungguh-sungguh, insya-Allah dia akan berjaya. Dan pada masa tu juga tak ramai Kak Has lihat anak-anak orang Melayu kita yang berminat dalam pasaran saham. Dan Kak Has nampak orang-orang yang terlibat dalam pasaran saham ni pun mereka berjaya, dan berjaya menjadi orang terkaya di Malaysia. Jadi kenapa tidak anak-anak Kak Has? Dia tak dia 8 tahun kan akak ikut saya kan sebenarnya. Dan tu cakap saya kata kalau orang biasa dia ambil keputusan mungkin duduk rumah, berehat dengan keluarga kan. Dan alhamdulillah satu keluarga terlibat. Tapi hari ini saya lihat akak bukan sekadar
berkongsi ilmu di kalangan keluarga, tetapi terlibat dengan alumni-alumni kita. Yang mana saya percaya tak semua orang sanggup buat macam tu. Kenapa akak seronok nak share juga ilmu ni kepada terutama mereka-mereka alumni-alumni kita di bawah Siam Academy? Kak Ahas telah lama mengikuti haji dan Kak Ahas rasa selesa dengan apa yang Kak Ahas dah ada, dan Kak Ahas rasa dah tiba masa untuk Kak Ahas berkongsi ilmu dengan yang lain. Sebab apa ilmu yang haji ajar kita tu, insya-Allah kita boleh gunakan untuk saham di dunia. Dan tiba masa Kak Ahas terfikir apa yang Kak Ahas boleh tambah pada usia yang macam ni untuk saham akhirat pula. So di sinilah tempat Kak Ahas berkongsi ilmu bersama semua ilmuwan haji untuk mencari saham akhirat. Dan Kak Ahas mengharapkan student-student ni menyedekahkan kepada kami, Tuan Haji dan coaches-coaches lain, setiap pagi hadiahkan kami Al-Fatihah. Itu pun Kak Ahas rasa dah sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat bersyukur sekiranya ilmu yang telah kami kongsikan dapat dimanfaatkan oleh student-student haji dan dapat memperbaiki kehidupan mereka sama ada di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Salah satu formula untuk kita berjaya dalam kehidupan adalah pastikan kita mendapat restu daripada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah segala usaha kita akan dipermudahkan oleh Dia yang Maha Kaya. Berani bangkit! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama hamba Muhammad Akmal bin Muhammad Dahlan. Hamba merupakan pengasas kepada Ladang Alam Warisan. Maka sahabat-sahabat, di Ladang Alam Warisan ini apabila kita memanah, kita harus sedar akan 5 elemen penting dalam panahan. Yang pertama sekali, ikhlas niat. Jadikan niat anda untuk berjuang dalam landasan ataupun platform saham kita ini untuk menggembirakan Allah, untuk mengangkat agama Allah di akhir zaman ini. Yang keduanya, kita punya doa. Sentiasa berdoa kepada Allah. Jangan usaha dulu. Kalau tidak, kita bertuhankan usaha nanti. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah elemen penting dalam panahan. Ya. Berdoa kepada yang satu, meminta kepada Allah. Yang ketiganya ini adalah kita punya usaha. Dah berdoa untuk kita berusaha. Tapi dengan usaha kita yang sedikit ini, semoga Allah memberikan keberkatan di dalamnya. Yang ketiga, selepas berusaha, kita kena tawakal. Kita kena ada tawakal. Kemudiannya redha. Sahabat-sahabat, niat, doa, usaha, tawakal, redha ini adalah elemen penting dalam panahan. Niat, doa, usaha, tawakal, redha. Semua ini kita akan perolehi dengan ketenangan. Ketenangan ini, tuan-tuan, adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang mana hari ini, orang hidup dalam keadaan depres. Orang hidup dalam keadaan tertekan. Dalam platform Haji ini, Haji Asri ini, besar harapan saya agar anda semua dapat bertenang, agar anda semua dapat bahagia dalam menjalankan perjuangan anda ini. Mereka yang tenang pasti akan berjaya. InsyaAllah, dengan ibrah panahan ini, saya yakin dan percaya anda semua akan dapat menggapai apa yang anda inginkan. Setelah anda dapat menggapai apa yang anda inginkan, ingat bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Kita bebas terbang tinggi, tapi kita akan tetap terikat dengan tali-tali cinta. Tali cinta kepada Rasul, tali cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haji Asri bagi saya adalah satu ikon yang cukup luar biasa. Setiap hari sewaktu nak datang ke Ladang Alam Warisan, bukan PA dia, bukan orang lain. Sebaliknya Haji sendiri yang menelpon saya setiap hari. Sifat rendah diri ini, sifat membumi ini adalah satu sifat yang amat saya hargai dalam jiwa seorang pejuang. Kerana sesungguhnya apabila dipuji, dia tidak melangit. Apabila dikeji, dia tidak tumbang. Ini pejuang. Pejuang ini hari ini, seperti mana saya nak kata tadi, seperti mencari nasi di balik kerang. Kerendahan budi, kebesaran hati,
Ini yang perlu kalian tanam dalam diri. Jangan hilang sifat ini. Kerana sesungguhnya tiada yang kekal dan tiada yang sesuatu pun daripada kita sebenarnya. Bahkan diri kita ini bila kita memanah, benarnya bukanlah kita. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kaya, bila berjaya, ingat kepada mereka yang tiada. Menyumbanglah sebanyak-banyaknya. Kerana tidak ada harta dunia yang dapat kita bawa kembali ke akhirat nanti. Sesungguhnya semua akan kita tinggalkan dan segala-galanya yang tinggal hanyalah amal kita. Semoga amalan kita ini Allah ambil dan Allah jadikan satu pemberat untuk kita di akhirat kelak. Akhir kata daripada saya, Akmal Dahlan, pengasas ladang alam warisan. Di alam warisan ini tiada ketakutan, tiada hasad dengki, tiada kebencian. Yang ada di alam warisan ini hanyalah keberanian dan kasih sayang. Selamat datang ke alam warisan. Harga saham naik dan turun. Sebelum kita membuat sebarang keputusan, membuat pembelian maupun jualan saham, kita harus tahu apa tindakan yang perlu kita lakukan. Sama ada saham yang kita beli, saham yang di bawah nilai ataupun saham yang telah terlebih nilai. Ayuh, akan saya kongsikan bagaimana kita membuat penilaian terhadap harga saham yang ingin kita miliki. Sebelum kita start tentang apa yang kita nak bincang hari ini, saya ada buat mistake sikit sebenarnya. Mistake macam mana tu? Hari tu kan kita ada bincang pasal sektor yang kita nak beli kan, which is glove. Saya yakin dah ada yang start untung. Ya, Cuma betul. saya ada silap masuk satu saham ni lah. Sektor betul lah, cuma saya rasa saya nak Counter apa tu? itulah. Sekejap saya share kat group Cerita sedih dah ni. Sedih juga lah. Nanti nak minta coach tolong cerita sikit lah. Dah hantar Apa mistake saya kat sini. Dah hantar dah? Dah hantar dah. Tengok. Alright. Ya, saham ni kau masuk. La ilaha illallah. Kau ni dah kenapa? Kau beli yang macam ni? Kau study tak dia punya company punya background Untung ke rugi. untung ke rugi, dia punya Ke Ni sebab kau dia mengejar earning per share dia Kau macam jaga mana? tak emosi kau? Sabar. Macam bismillah. Sabar guys. Kita kasih settle kenapa dia beli counter yang macam ni. Kan? Okey, macam ni. Silap tu tak silap. Okey. Dah silap. So yang lebih penting macam mana nak belajar daripada kesilapan. Kan? Jadi dalam salah satu cara untuk kita beli saham, sebelum nak beli tu kena tengoklah sama ada company ni okey tak okey. Okey senang dia buat untung, tak okey dia buat rugi. Kan? Jadi inilah dalam formula right market price, macam mana kita ada 5 magic number yang kita kena tengok. Formula pertama paling penting kita nak tengok dia punya earnings dia. Untung rugi. Bal. Negatif. Negatif mana dia ada? Rugi. So macam mana tu kau? Beli syarikat yang rugi itu sebab rugi. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulangi ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. Ayuh, kita bangkit bersama. Okey, kita nak tengok sama ada saham ni di bawah nilai ataupun tidak. Kan, jadi EPS times dengan 8.1 kita nak cari dia punya under value ataupun over value. FV saya ringkaskan kepada FV. Yang ketiga kita nak tengok dia juga sama ada dia punya, kalau ni di bawah fair value ataupun di bawah nilai, kita nak tengok juga dia punya NTA. Apa itu NTA, Bal? NTA net tangible asset.
So kita nak tengok sama ada aset dia, dia punya nilai adakah sama dengan harga semasa dia ataupun lebih tinggi ataupun lebih rendah. Ini juga kita nak melihat kepada apa dia panggil fair value lebih kepada aset. Yang keempat, formula yang keempat adalah kita nak cari dia punya ROE, Return on Equity. On equity ni mudah je sebenarnya. Kita nak tengok berapa pulangan yang kita boleh dapat daripada pelaburan yang dilakukan oleh syarikat. Jadi kalau makin tinggi nilai dia makin bagus. Tapi masalah sekarang ni, company yang Kokom beli ni dia negatif ROE dia. Sudah. ROE ni pun negatif. Okey, dan yang terakhir kita nak tengok juga macam mana syarikat yang bagus dia akan bagi dividen kan. Dividend yield. Maksudnya apa je? Coach. Dividennya. Bila syarikat ni bagus, dia akan bagi dividen. Okay. Bila syarikat ni lagi bagus, dia bagi dividen yang besar. Okey? So, kesimpulan dia, sebelum nak beli apa-apa saham, malah kalau kita dah bincang sekalipun, maka kita kena buat satu formula ni, 5 formula ni, 5 magic number ni, supaya kita tahu saham yang kita beli tu mengikut kriteria daripada apa yang kita nak beli ataupun tidak. Sama ada di dalam kategori right market price atau tidak. Okay? Okay, Gogong. So, it's okay kesilapan ni berlaku, tapi make sure lepas ni tak boleh buat lagi lah. Jadi, sekurang-kurangnya pengajaran dia adalah rugi tadi tu kan. Jadi, sekarang ni kita nak belajar daripada kesilapan yang mana ramai orang yang juga pernah buat kesilapan yang sama. Kita beli dalam keadaan kita tak tahu kenapa kita beli, kita tak tahu apa syarikat ni punya ni lah, formula-formula ni. Okay? Jadi insyaAllah selepas ni kita recover balik dalam fund yang kita ada ni untuk kita dapatkan matlamat yang kita nak capai. InsyaAllah bro. Boleh insya-Allah. Alright. Okay. Semangat sikit, Kokom. Apa yang telah anda saksikan tadi, bagaimana realiti alumni saya membuat keputusan dalam pemilihan saham yang mereka lakukan. Apa yang dimaksudkan dengan right market price? Sebagai seorang pelabur yang bijak, sebelum kita membuat sebarang keputusan untuk memiliki sebuah syarikat yang tersenarai di pasaran saham, apakah tindakan kita? Tindakan kita adalah untuk memastikan adakah saham yang kita ingin miliki ini adalah saham yang di bawah nilai ataupun saham yang telah terlebih nilai. Kerana sebuah syarikat kita boleh nilaikan nilai harganya. Kerana harga adalah apa yang kita bayar. Tetapi nilai sebuah syarikat harus dikira, harus diambil tahu sebelum kita membuat sebarang keputusan dalam pelaburan saham. Ini yang dilakukan oleh alumni saya apabila mereka membuat timbang tara sektor mana yang perlu mereka miliki, saham mana yang perlu ingin mereka pilih sebelum mereka membuat sebarang keputusan. Rasa pelupuk lara. Alhamdulillah, sebenarnya kalau saya lihat sepanjang dah hampir 20 tahun berkongsi ilmu dan sepanjang kita mewujudkan Syama Academy, saya lihat akak antara role model bagi keluarga-keluarga luar sana yang mana bukan sekadar melibatkan diri mereka tapi melibatkan anak-anak untuk bersama-sama terlibat dalam dunia pelaburan saham. Sebab itu sebenarnya dalam dunia pelaburan saham ni salah satu elemen atau formula yang kita kongsikan kepada mereka yang berminat dunia pelaburan saham. Seperti mana kita lihat hari ini kita berada di ladang kurma. Harga kurma naik dan turun. Kita juga boleh lihat kurma pun ada pelbagai jenis kurma. Begitu juga dalam pelaburan saham. Ada pelbagai jenis saham yang boleh kita miliki dan harganya juga berbeza-beza mengikut keadaan pasaran. Sebab itu pentingnya sebenarnya kalau kita nak memilih satu syarikat maupun memilih kurma yang kita nak, saya percaya orang akan mencari kurma yang terbaik. Dan kurma yang terbaik pasti harganya tidak murah. Begitu juga dalam dunia pelaburan saham. Yang mana satu syarikat yang baik pasti harganya tidak semurah harga syarikat yang kurang memberangsangkan. Sebab itu pentingnya sebenarnya
Satu formula yang saya kongsikan itu tentang right market price, yang mana sebagai seorang pelabur, sebagai seorang usahawan, kita kena tahu apakah potensi sebuah syarikat, berapakah nilai syarikat yang kita sanggup bayar. Kan? Sebab saham naik dan turun, ini mereka kena faham. Sebab ramai beranggapan bila terlibat dalam pelaburan saham ni, oh saham naik dan tak ada turunnya. Untung tak ada ruginya. Sedangkan pokok buah kurma juga ada kalanya tidak berkualiti baik dengan faktor cuaca dan pelbagai faktor-faktor lain. Ini satu analogi yang saya rasa mereka dalam sana yang nak terlibat, dia kena faham tentang sesuatu produk atau harga yang ingin dibayar. Untuk kita terus bersyukur dengan apa yang kita ada, terus berjuang, terus bangkit daripada kejatuhan dan cabaran yang ada, dan saya percaya Allah akan permudahkan segala urusan. Saya boleh kata Ustaz tak boleh trade. Sebulan kita tak bagi trade. Oh siap. Attitude macam ni tak boleh Ustaz. Trader kalah dengan emosi. Bila Ustaz bawa emosi ni, letak 100,000 pun Ustaz boleh habiskan macam tu je. Orang yang berjaya, orang yang berani bertindak melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Ayo bersama kami di program Berani Melambur. Layari www.asriamadacademy.com. Kita jumpa nanti. Ayo kita bangkit bersama. Walau tengah relaxing, saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing.